Jadi kesimpulan pada malam ini, kita sebut dah, saya bukan nak ulang fatwa keras, sebab kita bercakap lama dah benda ni. Orang tak percaya, pembangkang tu tahu apa, ada wawasan lah, bodoh lah. Hari ini tuan-tuan, kita berdepan dengan saat yang kritikal. Dulu saya pernah ceramah di sini, saya pernah sebut, saya kata masalahnya nanti bila dah terkena, aku juga yang teruk. Orang akan cari saya, dan saya dah terima suasana ni sekarang ni. Ini yang saya pening sekarang. Dah beratus-ratus orang telefon datang cari saya. Tadi dalam rumah terbuka pun orang cari saya, minta tolong. Saya kata tak beli saham ke? Beli. Habis nak minta tolong dengan saya pasal apa? Saya bukan menteri. Habis dia kata tak tahu nak jumpa dengan siapa, cari malak ni mana je lah, dia kata. Maknanya bila terkena, cari saya juga. Nak minta tolong suruh selesai. Sebab tu saya dah kata, fikir dulu, timbang dulu sebelum kita nak masuk dalam penyelarayan. Tapi tak apalah tuan-tuan, kerana kita ni pun nak pergi ke Putrajaya, insyaAllah. Bagi saya, formula penyelesaian daripada kemelut ini satu je tuan-tuan, yang saya nampak, saya kena sebut malam ini. Tidak lain dan tidak bukan, penroka Keredah mesti tunjukkan kesatuan pendirian, tidak lain dan tidak bukan untuk selamatkan harta tuan-tuan daripada tergadai, saham pernah jatuh. Kebimbangan kita nanti, harta ini akan beralih tuan kepada tauke-tauke asing. Tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan hanya ada satu pilihan saja, iaitu jatuhkan kerajaan BN dan pilih Pakatan Rakyat pergi ke Putrajaya, insyaAllah. Saya akan sebut tuan-tuan, ini saja formulanya. Kalau tidak, bayangkan kalau menang lagi BN selepas pilihan raya, jadi macam Amanah Saham Johor. Gani Osman dulu kata waktu pelancaran, tuan-tuan beruntung, nanti saham akan naik sampai RM5. Dalam tempoh tak sampai setahun, Amanah Saham Johor tinggal 14 sen. Berapa ramai buat loan sampai 100,000 tuan-tuan, terlingkup, muflis. Jumpa Menteri Besar kata biasalah main saham, ada untung ada rugi. Sekarang jumpa pemimpin UMNO, jumpalah dengan Ahmad Maslan, jumpalah dengan Isa Samad, dah main saham. Untung ada lah, ada untung ada rugi. Yang pasti dia yang untung, penuka lah yang rugi tuan-tuan. Sebab itu inilah yang kita beri isyarat supaya kita tukar kerajaan. Kalau kita tukar kerajaan, apa kita nak buat? Kalau kita berjaya tukar kerajaan, sebagai badan NGO, saya sebut dengan rakan-rakan pimpinan, cadangan ataupun pandangan daripada Persatuan Anak Penuka Keredah Kebangsaan. Pertama, kerajaan baru Pakatan Rakyat mesti secara serta-merta mengkaji balik kedudukan Keredah Global Venture. Sama ada nak teruskan penyelarayan atau sekurang-kurangnya digantung operasi, supaya ditubuhkan satu jawatan kuasa atau mungkin sampai kepada tahap Suruhanjaya Diraja untuk tengok balik kedudukan Keredah Global Venture. Kita nak mansuh terus pun kena tengok juga. Sebab saya tanya saudara Rafizi, membabitkan bail out berbilion-bilion ringgit. Kena tengok suasana itu balik. Ini benda yang telah dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional. Tapi kita kena semak supaya ada satu keputusan agar tanah-tanah penuka tidak tergadai. Yang kedua, sudah tentu tuan-tuan, manusia yang buat onar di Keredah ni tuan-tuan, Isa Samad mesti dipecat serta-merta oleh Kerajaan Pakatan Rakyat. Ketiga, Datuk Zulkifli Abdul Wahab, pengarah besar Keredah yang sekarang ini dibekukan kedudukannya, hendaklah dikembalikan balik jawatan beliau sebagai pengarah besar Keredah. Setuju tak tuan-tuan? Jadi ini antara keputusan-keputusan yang mesti kita buat. Dan kita kembalikan hak anak penuka. Apa dia hak anak penuka? Sebagaimana komitmen dalam buku Jingga,
di antara perkara yang kita akan buat dalam tempoh 100 hari pemerintahan Pakatan Rakyat, mansuhkan tanah Felda Plantation 360,000 hektar itu hendaklah diagih-agihkan kepada generasi kedua, ketiga dan golongan-golongan yang memerlukan, supaya dengan ini kehidupan anak mereka lebih baik daripada waktu ini yang sekadar menjadi penumpang di kawasan Felda saja. Setuju tak? Pelan sangat ni, tanah-tanah ke ni? Nak ke tak nak ni? Kalau nak, kena pastikan BN mesti dinyahkan dalam pilihan akan datang, gantikan dengan kerajaan baru Pakatan Rakyat. Boleh tak tuan-tuan? Soalan saya fikir inilah sekadar yang saya dapat sebut pada malam ini berdasarkan kepada perkembangan terkini, dan saya dapat maklumat waktu ini pemberita tadi jumpa saya. Kalau dulu dia kata telefon Isa Samad, Ahmad Aslan, sekejap je mereka dah jawab. Nak minta komen apa, oh dia kata begini-begini. Sekarang ni telefon tak dapat, SMS tak berjawab. Maknanya mereka sedang mencari jawapan yang sesuai. Sebab pemberita akan tanya, kenapa harga saham Felda Global Venture jatuh, sedangkan saya masih ingat Isa Samad buat janji, dia kata berdasarkan perkembangan Felda Global Venture nombor 2 selepas Facebook, kemungkinan saham Felda Global Venture akan meningkat sampai RM6, kata dia. Kata Isa Samad RM6, sekarang berapa tuan-tuan? RM4.77 sahaja. Jadi ini perkembangan-perkembangan yang saya harap akan menginsafkan kita dengan apa yang berlaku. Cukuplah kita ditipu oleh mereka. Mesti ada keberanian. Kena berani buat perubahan. Masyarakat lain dah berubah dah tuan-tuan. Hatta orang asli tuan-tuan, orang masyarakat, orang asal. Ni buat Manolan. Saya masuk ke kawasan-kawasan orang asal. Masyarakat orang asal yang duduk di pendalaman pun hari ini nak undi Pakatan Rakyat. Kalaulah warga Felda masih nak kekal sokong BN, nampaknya penduduk Felda lebih teruk daripada orang asal, tuan-tuan. Jadi ini merupakan pendirian kita, komitmen kita. Saya yakin insya-Allah pilihan raya umum yang akan datang, masyarakat Felda benar-benar membuktikan keberanian mereka, merdeka mereka dalam arti kata yang sebenar, yang mereka sambut setiap tahun. Bukan sekadar naikkan bendera, kibarkan jalur gemilang, tapi ada satu sikap, aku tak mau lagi jadi masyarakat Felda Pak Kurut, tukang ampu, tukang bodek yang selama ini menyokong kerajaan yang ada. Ada prinsip, ada kekuatan. Kali ini warga Felda insya-Allah macam hero dalam filem Tamil, tuan-tuan. Biasanya hero filem Tamil ni dia bangkit selepas dia kalah dulu, tuan-tuan. Maknanya kalau selama ini warga Felda konsisten undi BN, sokong BN, sehingga BN kekal berkuasa sampai pilihan raya yang ke-12 yang lalu. Kali ini bila warga Felda bangkit, mereka ibarat hero, tuan-tuan. Pilihan raya yang ke-13, kalau 54 parlimen kawasan Felda ini, 92 Dewan Undangan Negeri, kali ini mereka bertukar azam, tekad mereka, keberanian mereka, kemerdekaan dalam arti kata yang sebenar. Tak payah banyaklah tuan-tuan. Kalau daripada 54 kawasan parlimen kawasan Felda, kita sumbang kemenangan untuk Pakatan Rakyat sekurang-kurangnya 20 parlimen kawasan Felda. Saya yakin insya-Allah kita akan pergi ke Putrajaya insya-Allah. Boleh tak tuan-tuan? Kalau saya yakin boleh. Dan sebelum saya berundur diri, kita ada edarkan handbill untuk kita punya wisma anak. Datuk Seri Presiden kemarin telah lancarkan kita punya dana. Sebab kita tak mahu dikata anak ni pada bercakap saja, dia ceramah saja. Apa yang dibuat? Untuk makluman, Presiden telah melancarkan kita punya dana untuk memiliki bangunan anak yang sendiri, tuan-tuan. Bangunan 3 tingkat yang harganya lebih kurang 500,000 di tengah-tengah bandar Kota Tinggi Johor. Ia akan menjadi mercu tanda pusat pentadbiran anak. Ada dewan seminar, pusat pentadbiran, musola, dewan mesyuarat, ruang niaga 500,000. InsyaAllah dia akan menjadi
suatu pusat pentadbiran yang akan didatangi, dikunjungi oleh seluruh warga Felda. Senang nak buat aduan dan sebagainya. InsyaAllah kalau tuan-tuan sokong libera ni tak payah banyak tuan-tuan. Malam ini sebagai satu contoh kita dah edah handbill. Kalau seorang-seorang bagi RM50 saja, RM50 saja seorang. Dalam tempoh kalau kita dapat lebih kurang 1,000 orang bagi RM50, kita dah dapat lebih kurang RM500,000. Kita dah boleh miliki sebuah pusat pentadbiran yang tersergam indah, yang insya-Allah itu menandakan komitmen kita. Dan saya bagi tahu depan Tok Guru Presiden, hatta saya kata kalau kerajaan Pakatan Rakyat dah menang, BN dah jatuh, anak tetap berfungsi sebagai check and balance. Kalau kerajaan baru, anak kerajaan baru Pakatan Rakyat tak betul, kami akan tegur kerajaan baru Pakatan Rakyat. Ini komitmen kami sebagai badan bukan kerajaan. InsyaAllah tuan-tuan boleh mengeluarkan derma dengan pelbagai cara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.